Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita teruskan PDPR kita hari ini. Okey, hari ini cikgu nak tunjuk macam mana kita nak selesaikan soalan graf jarak masa bagi soalan penuh lah. Okey, yang akan ditanya, yang selalu ditanya dalam kertas 2. Okey, mungkinlah bagi awak soalan ni agak berat, tetapi saya percaya yang awak boleh buat beberapa soalan untuk awak dapat markah lah. Okey, jadi walaupun soalan ni awak rasa tak boleh buat, tapi ada soalan 1-2 yang boleh awak ambil ataupun awak dapat markah dalam soalan ni. Okey, jadi saya tunjuk juga full penyelesaian supaya awak selesa dengan soalan-soalan kertas 2. Okey, tengok soalan 1. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang. Okey, bila perjalanan pulang awak nampak graf ni dia dah macam ni. Okey, graf ni macam ni. Okey, maksudnya dia pulang ke destinasi asal dia. Okey, kalau dia pergi, graf ni akan naik macam biasalah. Okey, kalau dia pulang, dia akan jadi macam ni. Okey, soalan yang pertama iaitu soalan A1. Okey, kita selesai soalan A1. A1 dia tanya tempoh masa dalam minit Chin berhenti rehat. Okey, kelas semalam saya dah tunjuk yang bentuk graf ni. Okey, kalau mendatar macam ni, maksudnya ini adalah masa ataupun tempoh masa yang diambil untuk kenderaan itu berhenti. Okey, ini adalah kenderaan berhenti. Jadi bila kenderaan berhenti, jaraknya tak berubah. Macam awak datang sekolah, okey, berada di dalam sekolah, jarak tak berubah, tetapi tempoh masa awak berada di sekolah tu berubah. Macam tu jugalah macam kita berhenti kat RNR. Okey, kita ke KL, berhenti kat Gurun. Okey, berhenti kat Gurun, makan. Okey, pergerakan kita berada di Gurun saja, tetapi kita ambil masa tu dalam 30 minit. Jadi perubahan berlaku pada masa tetapi tidak berlaku kepada jarak. Okey, jadi waktu bila awak nampak graf mendatar, okey, ataupun sama, jadi itu adalah masa kenderaan itu berhenti. Okey, macam mana kita nak kira tempoh masa? Kita tengok antara inilah, kita tengok pada masa. Okey, kita ambil masa 90. Okey, 90. Kita tolak dengan 45. Kita tengok dia nak dalam apa? Dia nak dalam minit. Jadi, memang masa dah ada dalam minit, jadi tak perlu kita ubahlah. Jadi, 45 minit. Okey, jadi ini jawapan dia. Senang kan? Jadi kat sini awak dah boleh dapat markah. Okey, soalan 2. Soalan 2 pula dia nak laju. Okey, ingat tak saya kata segitiga? Okey, atas J, L, M. Jangan lupa makan. Okey, jangan lupa makan. Okay, kita tengok piramid, kita ingat jangan lupa makan. Kalau kita nak cari laju, dia sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Okey, dia nak laju dalam kilometer per jam. Kita highlight kan kilometer per jam. Bagi 45 minit yang pertama. Kalau tengok 45 minit yang pertama dekat sini lah.
Okey, dia ada perubahan jarak 10 dengan 50. Jadi masa samalah 0 dengan 45. Okey, jadi kita nak selesaikan dia. Kita ambil jarak 100 tolak dengan 50. Okey, sebab kita nak tempoh ni sahaja. Jadi 100 tolak 50 bahagi, okey, 45 minit. Kita tengok dia nak dalam jam. Dia nak dalam jam. Jadi kita tukar minit kepada jam. Okey, minit kepada jam. Jam kepada minit, kita darab 60. Tapi apabila kita minit kepada jam, kita kena bahagi 60. Jadi 45 bahagi 60. Okey, 50 per 45 bahagi 60, 0.75. Okey, awak akan dapat 66.67 km per jam. Okey. Dekat sini, kalau awak dapat sikit pun, dah dapat markah. Okey, kat sini. Okey, kita tengok A3. Okey, A3. Kalau kita tengok A3, dia nak soalan laju purata. Okey, dia nak laju purata. Okey, kita tahu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, kita tengok dia nak keseluruhan perjalanan. Okey, kalau jumlah masa memang 150 minit lah. Okey, tetapi jarak, kita tengok jarak dia 100 lah. Okey, 100. Jadi 100 bahagi, kita nak dalam kilometer per jam. Sama macam tadi, 150 minit bahagi dengan 60. Jadi 100, awak bahagi dulu 150 bahagi 60. 2.5. 100 bahagi 2.5, 40 km per jam. Okey, jadi itu jawapan dia. Okey, huraikan perjalanan Chin untuk tempoh 1 jam yang terakhir. Okey, perjalanan Chin pada 1 jam terakhir tu, kalau kita tengok dia berada di sinilah. Okey, di sini. Sebab beza ini 60 minit. Okey, 60 sama dengan 1 jam. Jadi kita boleh katakan dia berhenti di dia meneruskan perjalanan selepas berhenti rehat. Contohlah, kira bila awak nak huraikan soalan ni, awak kena fikir secara logik lah. Okey, graf jarak masa ni dia macam seolah-olah awak pergi ke KL, dari Alostar, singgah mana? Salubas, singgah Tapah, berhenti rehat. Lepas berhenti rehat, teruskan perjalanan. Jadi macam tu jugalah. Kita boleh kata Chin meneruskan perjalanan selepas berhenti rehat. Okey. Okey.
Jadi inilah contoh untuk kita menjawab soalan penuh bagi graf jarak masa. Okey, satu lagi saya nak tunjuk adalah soalan yang kedua, iaitu graf jarak masa juga. Okey, dia kata menunjukkan perjalanan Dewi dari rumahnya ke kedai runcit. Okey, jadi yang ni rumah, dia pergi kedai. Yang ni dia kiranya dia duduk dalam kedai tu beli belah kan, ambil masa lah. Jadi ini kedai, dia patah balik ke rumah. Okey, jadi tempoh masa untuk A, kita hitung A dulu. A1, dia nak tempoh masa dalam minit Dewi berhenti di kedai runcit itu. Okey, berhenti di kedai runcit maksudnya berapa masa yang dia ambil untuk dia beli barang tu. Jadi 8 tolak 3, jadi 5 minit. Okey, 5 minit sahaja dia ambil masa untuk beli barang. Okey, yang kedua, laju dalam minit bagi 5 minit terakhir. Okey, laju dalam minit bagi 5 minit terakhir. Kalau kita tengok 5 minit ni, kalau kita tengok 15 tolak 8, dia sama dengan 7 minit. Okey, tapi dia sama je. 5 minit ni masih ada dalam 7 minit ni. Okey, sama saja. Jadi kita ingat formula laju. Okey, jangan lupa makan. Okey, jangan lupa makan. Okey, kalau J ni dia duduk atas, maksudnya dia bahagi dengan yang bawah lah. Okey, kita nak cari laju, jadi J bahagi masa. Jadi jarak bahagi masa. Jarak dia kita ambil 140. Okey, masa dia kita kena ambil 7 minit lah. Sebab masa yang sebenar dia 7 minit. Jadi 7. Jadi kita akan dapat 140 bahagi 7. Okey, 20 minit per 20 meter per minit. Okey, 20 meter per minit. Okey, yang ketiga adalah soalan purata laju. Kalau kita tengok soalan ni sama je, dia akan tanya soalan yang sama saja. Jadi purata laju, sebut saja purata, awak kena ingat jumlah, jarak bahagi jumlah masa. Okey, kalau purata ni awak ingat jumlah lah. Laju tu sama je macam kita buat laju biasa. Okey, jadi jumlah jarak, kita kena tengok perjalanan dia. Mula dia pi daripada rumah ke kedai 140. Lepas tu daripada kedai balik pada rumah, tambah lagi 140. Jarak dia tak berubah sebenarnya. Kita dari rumah ke kedai, kedai ke rumah. 140 tambah 140. Okey, masa dia kita ambil paling lama lah 15 minit. Jadi kita akan dapat 280 bahagi 15. 280 bahagi 15, awak akan dapat 18.67 minit meter per minit. Okey, huraikan perjalanan Dewi untuk tempoh 3 minit yang pertama. Jadi kalau awak nak huraikan, mestilah awak kata perjalanan dari rumah ke kedai
mengambil masa 3 minit. Okey, 3 minit bagi jarak 140. Kalau awak kata perjalanan dari rumah ke kedai pun dah memadai. Okey. Kalau awak tengok soalan, kalau awak tengok soalan, sama saja. Kalau dalam graf jarak masa, dia mesti akan tanya tempoh masa berhenti. Okey, lepas tu dia akan tanya laju dan dia akan tanya purata laju. Jadi saya harap video saya sedikit sebanyak membantu awak untuk ingatlah. Okey, jadi dua soalan ni saya minta awak salin dalam buku latihan awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.